Pakaian dikoyak-koyakkan, diselubungi najis. Gadis itu terbaring tidak bergerak di rumput, badannya menggeletar tidak dapat dikawal. Matanya dipenuhi dengan keputusasaan dan ketidakberdayaan. Di sebelahnya, lelaki itu dengan manja menarik seluarnya. Sejurus itu, telepon berbunyi. Gadis itu tetap tidak menjawab. Melihat ibunya yang menelepon, lelaki itu segera menutup telepon. Mengejek, orang bisu pun tahu menggunakan telepon. Dia kemudian memberi amaran kepadanya, jika dia berani menghubungi polis, ibunya akan mati. Anak perempuannya, Annie, tidak pulang ke rumah pada lewat malam dan teleponnya tidak dapat dihubungi. Si ibu mencari di sepanjang jalan, memanggil anak perempuannya. Lelaki ini sebenarnya rakan sekerja ibu gadis itu. Dia kelihatan sopan dan halus, tetapi telah lama menyimpan niat jahat terhadap Annie. Mengetahui Annie dan ibunya hanya bergantung antara satu sama lain, dia berani bertindak kurang ajar. Sejurus itu, suara ibu Ann bergema berdekatan. Tetapi daripada panik, lelaki itu tersengih jahat. Dia bangkit mendekati ibu. Seketika itu, gadis itu mengerahkan seluruh kekuatannya, meraih batu, dan menyerang lelaki itu, menghancurkannya dengan sekuat tenaga. Anne seperti dirasuk. Dia tidak akan biarkan sesiapa sakiti ibunya. Dia terus memukul sehingga lelaki itu berhenti bernafas. Walaupun gadis itu menangis tanpa kawalan, ibunya yang bisu peka tidak menyadari nasib anak perempuannya. Adegan beralih kepada gadis yang dibawa ke balai polis. Pegawai mendapat tahu daripada Anne bahawa lelaki itu menyerangnya dan berniat mencederakan ibunya. Untuk melindungi ibunya, dia telah menyerang lelaki itu. Tetapi tanpa rakaman pengawasan atau saksi, adalah mustahil untuk menentukan sama ada ia adalah pembelaan diri yang berlebihan atau pembunuhan terancam. Peguam itu juga menyatakan bahawa walaupun ia wajar untuk mempertahankan diri, pembunuhannya masih akan dianggap sebagai mempertahankan diri yang berlebihan yang mengakibatkan hukuman berat. Dia menasihatinya untuk mendedahkan kes itu kepada umum, menarik perhatian media dan masyarakat, dan mendapatkan bantuan daripada organisasi perlindungan wanita yang mungkin mengubah keputusan itu. Tetapi Anne menolak. Dia tidak mau ibunya digosipkan. Tidak lama kemudian, tarikh percubaan tiba. Tidak dapat menentukan sama ada ia secara sukarela atau paksa, mempertahankan diri atau membalas dendam yang dirancang. Anne dijatuhkan hukuman penjara 5 tahun. Mendengar keputusan itu, ibunya serta-merta rebah. Dia menyerbu ke lantai bilik mahkamah, berlutut memohon perbicaraan semula. Ibu dan anak perempuan berpaut bersama, menangis tanpa henti. Namun ayat itu tetap tidak berubah. Anne dipenjarakan, memakai pakaian penjara. Sejak itu, namanya menjadi 2037. Melalui rakan-rakan banduan, Anne mengetahui bahawa buruh boleh mendapat pampasan di sini. Untuk mendapatkan wang dan memberi yang lebih baik untuk ibunya, dia memilih pekerjaan yang paling meletihkan, membaiki kenderaan. Walaupun meletihkan, ia dibayar dengan baik. Secara beransur-ansur, Anne dispadukan ke dalam komuniti kecil ini. Dia percaya semuanya akan bertambah baik. Namun tanpa diduga, pada suatu hari, Anne ditimpa sakit perut secara tiba-tiba. Diagnosis menyampaikan bunyi petir yang seram.